الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन साहबी का पहले जिक्र करूँगा
उनका नाम है हज़रत मुअव्विज़ बिन हारिस। हज़रत मुअव्विज़ Hari का ini ताल्लुक sahabat Ansar pertama ki yang akan kabilah saya sampaikan riwayatnya Hazrat adalah Hazrat हज़रत Muawiz मुअव्विज़ के bin वालिद का Haris. नाम हारिस बिन Hazrat रफ़ा Muawiz था। berasal dari उनकी वालिदा kabilah का नाम Ansar अर्रा बिन्त ज़ैद था। Khazraj. हज़रत मुआज़ Bapa और Hazrat औफ Muawiz adalah इनके भाई Haris थे। bin Rafa. ये तीनों Ibu beliau अपने वालिद bernama के साथ Afra साथ binti अपनी Ubaid. वालिदा की तरफ भी मंसूब थे। Hazrat Muaz dan और इन Hazrat तीनों Auf को adalah saudara बनु beliau. अफ़रा भी कहा जाता था। Selain kepada bapanya, ketiga-tiganya juga dinisbahkan kepada ibu mereka dan ketiga-tiganya dipanggil इब्ने juga इसहाक़ Banu ने Afra. बयान किया है कि हज़रत मुअव्विज़ 70 अंसार के साथ बैते अक़बा Hanya में शामिल थे। Ibni Ishaq yang हज़रत मुअव्विज़ menjelaskan ने उम्मे यज़ीद बिन्त bahawa क़ैस Hazrat से Muawiz termasuk di dalam 70 ansar इस शादी lainnya से dalam उनके Bai'at यहाँ Aqabah दो kedua. बेटियां पैदा हुईं। Hazrat Muawiz berkahwin नाम dengan Umi Yazid हज़रत binti रुबैया Qais. बिन्त Dari मुअव्विज़ और perkahwinan ini ज़ुबैदा lahir dua orang anak perempuan di rumahnya मुअव्विज़ था। yang bernama हज़रत Hazrat मुअव्विज़ को Rabai binti इन Muawiz तीनों dan Hazrat हज़रत Umairah मुआज़ और binti औफ के साथ Muawiz. ग़ज़वा बदर में Hazrat शामिल होने Muawiz की तौफ़ीक़ मिली। bersama kedua saudaranya Hazrat ग़ज़वा बदर Muaz में dan Hazrat हज़रत Auf मुआज़ mendapatkan हज़रत taufik औफ turut serta dalam और perang हज़रत Badar. मुअव्विज़ जो बनु अफ़रा Dalam कहलाते perang थे, Badar, Hazrat Muaz, वो और उनके आज़ाद करदा Hazrat ग़ुलाम Auf dan Hazrat अबू Muawiz जमरा के पास yang एक ही disebut ऊँट था sebagai Banu जिस Afra पर वो बारी-बारी सवार होते। beserta Abu Hamra, hamba sahaya mereka yang telah ये merdeka, रवायत hanya memiliki seekor unta yang हज़रत मुआज़ mereka के ज़िमन naiki में secara bergilir-gilir. पहले बयान कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ हज़रत मुअव्विज़ के ज़िमन में भी Riwayat ini आना ज़रूरी है, इसका इसलिए बयान telah करता हूँ। disampaikan sebelumnya dalam perbahasan अनस tentang Hazrat से रिवायत Muaz, है namun di sini perlu juga disampaikan dalam penerangan tentang Hazrat Muawiz. Sebab itulah saya sampaikan. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Hazrat वसल्लम ने Anas meriwayatkan जंग बदर के दिन फरमाया कि कौन bahawa देखेगा कि अबू जहल का क्या हाल हुआ है। Hazrat Abdullah Rasulullah Mas'ud sallallahu alaihi gaya wasallam bersabda pada hari perang Badar, siapa yang akan pergi melihat keadaan Abu Jahal? हमारा है। Hazrat Ibni Mas'ud pergi dan melihat इब्ने मसूद ने पूछा, bahawa kedua-dua anak Afra telah menikamnya dengan तो अनस pedang बयान करते हैं sehingga dia hampir कि mati. अब्दुल्लाह बिन मसूद ने Hazrat Ibni अबू जहल Mas'ud की दाढ़ी bertanya, पकड़ी। apakah अबू kamu जहल Abu कहने Jahal? लगा, क्या तुमने Hazrat इससे Anas पहले किसी आदमी meriwayatkan कत्ल किया है? bahawa Hazrat Abdullah bin Ya, Mas'ud ia kata, memegang jangkut जिसको Abu उसी कौम ने Jahal. कत्ल किया हो। Abu Jahal mengatakan, apakah Usia kamu sebagai pernah ahli membunuh seseorang yang unsur lebih kaum hebat kata dari dia. ini? Atau mengatakan bahawa इसकी kaumnya telah membunuhnya. शरह में Tidak pernah seorang yang सबसे hebat दी- seperti सदी dirinya से dibunuh oleh जैनुलब्दीन kaumnya वली sendiri. साहब बुखारी Dalam की रिवायत syarahnya, बयान करते हैं Hazrat बाद Said रिवायात में है Zainul Abidin कि Waliullah अफराद के Shah दो बेटों Sahib मुअव्विज़ और मुआज़ menjelaskan अबू जहल riwayat को मौत Bukhari तक ini पहुंचा दिया था। बाद bahawa में dalam हज़रत beberapa अब्दुल्लाह बिन riwayat मसूद lain ने dikatakan bahawa उसके kedua साथ anak तमसील lelaki किया। Afra, Muawiz dan इमाम Muaz इब्न telah हजर menyampaikan Abu ने Jahal इस ke tahap hampir इस्तेमाल mati. का Kemudian किया Hazrat है Abdullah bin Mas'ud telah कि memisahkan मुआज़ बिन kepalanya dari अमर badannya. और हज़रत मुआज़ Imam बिन Ibni अफ़रा Hajar के बाद menyatakan हज़रत मुअव्विज़ बिन kemungkinan अफ़रा ने ini भी इस पर वार किया bahawa था। setelah Hazrat Muaz bin हज़रत Amr ज़ानी dan Hazrat Muaz bin ने Afra, Hazrat Muawiz bin Afra juga memenggalnya. अबू जहल के कत्ल के वाक़े को Dalam बयान करते menjelaskan mengenai peristiwa terbunuhnya हैं। Abu फरमाया Jahal, कि Hazrat इंसान Khalifatul Masih Sani खुशियां करता है radhiyallahu ta'ala anhu और अपने लिए bersabda एक चीज़ को मुफीद ख्याल करता है, लेकिन वही उसके लिए तबाही bahawa और बर्बादी का बायस manusia हो जाती sangat है। bersukacita dan बदर के menyangka मौके पर sesuatu itu akan कुफार bermanfaat bagi कुफार dirinya. मक्का जब आए Namun hal itu उन्होंने menjadi सोचा penyebab kehancuran dan कि बस अब kebinasaan हमने baginya. मुसलमानों को Pada पार किया। kesempatan perang Badar, और अबू ketika जहल ने orang-orang कहा, kufar Mekah हम ईद datang, मनाएंगे mereka और खूब beranggapan शराबें पिएंगे, bahawa sudahlah खिलाएंगे kita telah membunuh और orang-orang समझा कि बस Islam. अब मुसलमानों को Dan मार Abu के Jahal पीछे हटेंगे। mengatakan kita akan merayakan Id लेकिन dan इसी akan अबू minum जहल को minuman keras sepuas-puasnya मदीने के दो लड़कों ने dan beranggapan bahawa sudahlah sekarang kita hanya akan mundur कत्ल कर दिया। setelah membunuh orang-orang कुफार Islam. मक्का मदीने वालों Namun को Abu Jahal inilah बड़ा yang kemudian करीब ख्याल dibunuh करते oleh dua orang anak lelaki Madinah. और Orang-orang उसे यानी अबू kufar जहल को ऐसी Mekah हसरत menganggap नसीब हुई orang-orang Madinah कि sangatlah उसकी hina आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। dan अरब में रिवाज था dia yakni Bersaudara Abu hoता, Jahal mengalami nasib yang dua begitu lelaki marah menyedihkan sehingga Terus keinginannya yang kita terakhir pun tidak dapat काटते। dipenuhi.
Di kalangan bangsa Arab terdapat tradisi bahawa jika seorang pemimpin terbunuh dalam peperangan, maka lehernya akan dipotong panjang supaya dikenali bahawa ini adalah seorang pemimpin. Abdullah bin Mas'ud melihatnya क्या हालत है? ketika dia terlantar, tidak berdaya dan terluka. सिर्फ ये है कि Lalu ditanya, bagaimana keadaanmu? यानी ऐसे Dia menjawab, aku tidak menyesalkan perkara yang lainnya kecuali aku dibunuh oleh anak-anak petani Madinah, में ये yakni anak-anak yang menanam sayur-sayuran. और ख्याल किया जाता था Dan कि ऐसे इन लोगों को मदीने dan dalam pandangan orang-orang Mekah, का क्या पता। pekerjaan ini dianggap hina dan mereka menyangka bahawa orang-orang Madinah tidak tahu apa-apa mengenai perang. तो किसने? इन्हीं लोगों ने, ना Namun- इन लोगों ने बल्कि इनके बच्चों ने, Siapa yang membunuhnya dan juga menghancurkan ketakaburannya? जो इतने तजुर्बा Orang-orang Madinah lah yang melakukannya, tetapi anak-anak mereka atau anak-anak lelaki mereka yang tidak begitu berpengalaman lah उसने yang कहा, मेरी ये melakukannya. ख्वाहिश है कि मेरी गर्दन जरा लंबी करके काट। Abdullah bertanya, उन्होंने कहा मैं तेरी apakah ये kamu ख्वाहिश पूरी memiliki नहीं होने satu दूंगा। keinginan? Dia menjawab, keinginanku adalah supaya panjangkan sikit leherku bila dipotong. Dia berkata, keinginanmu ini pun tidak akan aku penuhi. Dan lehernya dipotong और वो pendek. शराब जो उसने पी थी, Dan dia yang tadinya ingin merayakan Id itu sebaliknya menderita kesedihan yang hebat, dan minuman keras yang dia minum pun belum sempat dia cernakan. आपको अबू मुसाफिर ने शहीद किया था। Pada kesempatan perang Badar, Hazrat Muawiz syahid di saat berperang. Beliau telah disyahidkan oleh Abu मुसाफिर का Musafir. जिक्र है, उनका नाम है उबई बिन काब। हज़रत उबई अंसार की कबीला Sahabat selanjutnya yang akan disebutkan adalah Ubay bin Ka'ab. खजरज की शाख Hazrat बनी Ubay मुआविया से थे। berasal dari Banu Muawiyah yang merupakan कैस cabang dari kabilah वालदा का नाम Ansar, सुहैला बिनते असद। Khazraj. Bapa Hazrat Ubay bernama Ka'ab bin Qais की दो कुनियतें dan थीं, ibu beliau bernama Sahila binti Aswad. जो कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि Hazrat वसल्लम ने Ubay bin Ka'ab और दूसरी अबू तुफैल mempunyai dua nama panggilan. Yang pertama adalah Abu Munzir yang diberikan oleh Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Abu Tufail yang diberikan oleh Hazrat Umar disebabkan anak lelaki beliau yang bernama Tufail. Hazrat Ubay memiliki ketinggian badan yang sederhana, rambut अपना बुढ़ापा dan janggut beliau berwarna putih. या दाढ़ी पे। Beliau tidak merubah usia tua beliau dengan pewarna, yakni beliau tidak menggunakan pewarna untuk rambut atau janggut beliau. Hazrat Ubay bin Ka'ab ikut serta dalam Bai'at Aqabah kedua bersama 70 orang yang lainnya. Hazrat Ubay sebelum masuk Islam pun telah pandai menulis dan membaca, dan kemudian Hazrat Ubay mendapatkan kehormatan untuk menuliskan wahyu yang turun kepada Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Hazrat Ubay dengan Hazrat Talha bin Ubaidullah. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lainnya, Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Hazrat Ubay dengan Hazrat Said bin Zaid. Mengenai Hazrat Ubay bin Ka'ab, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Hazrat Rasulullah SAW supaya membaca dan memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Hazrat Ubay. Dan Rasulullah SAW bersabda bahawa qari terbesar umatku adalah Ubay. Dan berkenaan dengan beliau ini diriwayatkan bahawa beliau sangat memahami Al-Quran. Nanti akan disebutkan beberapa riwayat berkenaan dengan perkara ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahawa Hazrat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu adalah termasuk di antara 4 orang yang mengenai mereka Rasulullah SAW bersabda bahawa mereka adalah Qurai umat, yakni jika seseorang ingin mempelajari Al-Quran maka belajarlah dari mereka. Kemudian Hazrat Muslim Maud menjelaskan bahawa dari antara para juru tulis yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan Al-Quran Karim, 15 nama di antaranya yang terbukti dari sejarah adalah sebagai berikut: Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'ad, Abi Sarah, Zubair bin Al-Awam, Khalid bin Said bin Ash, Awan bin Said, Saidul Ash, Hanzalah bin Al-Rabi Al-Asadi,
Shurahbil bin Muaikib Hasana, bin Abi Fatimah, Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Hazrat Abu Arkam Bakr, Zahri, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali. Syarajil bin Hasanah, जब रसूल करीम Abdullah सल्लल्लाहु bin अलैहि वसल्लम का Rawaha, कुरान शरीफ नाज़िल हुआ होता, Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, आप इन लोगों Hazrat से किसी को Usman, बुलाकर Hazrat Ali. वही लिखवा देते थे. Ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW akan memanggil salah seorang dari antara mereka untuk menuliskan wahyu. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ाने वाले उस्तादों की एक जमात Hazrat को Muslim रखवा Maud di satu जो tempat सारा bersabda कुरान bahawa रसूलुल्लाह Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि SAW वसल्lam telah menetapkan satu kelompok ustaz yang mengajarkan Al-Quran, ये चार चोटी yang के menghafalkan उस्ताद थे. seluruh Al-Quran dari Rasulullah SAW रसूलुल्लाह lalu सल्लल्लाहु अलैहि mengajarkannya वसल्लम kepada से orang-orang. Berikut adalah 4 guru tertinggi yang tugasnya mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW dan mengajarkannya kepada orang-orang. चार बड़े उस्तादों के नाम ये हैं. Kemudian di bawah mereka terdapat ramai sahabat lainnya yang mengajarkan Al-Quran Syarif kepada orang-orang. Nama keempat-empat guru yang besar tersebut adalah Abdullah bin इनमें से Mas'ud, पहले दो मुहाजिर हैं Salim Maula और Abi दूसरे दो Huzaifah, अंसारी. Muaz कामों bin के लिहाज से Jabal, अब्दुल्लाह बिन मसूद एक Ubay bin मजदूर Ka'ab. थे. Dua सालिम yang एक pertama आजाद adalah गुलाम sahabat थे. Muhajir dan dua yang Muaz bin lainnya Jabal adalah sahabat और Ubay bin Ansari. Ka'ab Dan मदीना dari के segi अंसार pekerjaan, Abdullah bin Mas'ud adalah हर seorang दौर में buruh, थे. Salim adalah seorang hamba Rasulullah sahaya yang telah SAW ने merdeka, Muaz bin Jabil, तमाम गुरुओं Muaz को bin Jabal मुतलज़ dan रखते Ubay थे. bin Ka'ab adalah termasuk di antara para pemimpin Madinah. तालीम Seolah-olah करती थी. Rasulullah SAW telah menetapkan kari इसमें dengan आता है memperhatikan semua golongan. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि खुजुल कुरान Terdapat di dalam hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda सालिमिन bahawa khuzul Qur'ana min arba'atin, वबई बिन कअब. Abdullah bin Mas'ud, जिन लोगों ने wa कुरान Salim पढ़ना हो wa वो इन Salimin चार से कुरान पढ़ें. wa Muaz ibn अब्दुल्लाह बिन Jabil मसूद, wa Abi Salim, Ubay bin Ka'ab. मुआज़ बिन Siapa जबल, sahaja yang ingin mempelajari Al-Quran, bin Ka'ab. pelajarilah Al-Quran dari keempat-empat orang ini. Abdullah bin Mas'ud, जिन्होंने सारा Salim, कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Muaz सीखा bin Jabal या आपको सुना dan सुना Ubay कर bin उसकी Ka'ab. तसीह करा ली. Keempat-empat mereka Mungkin ini kita adalah bagi yang bahasa belajar sahabat seluruh Rasul Al-Quran dari Rasulullah SAW. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Mereka mendengar dari Rasulullah SAW dan membetulkannya sambil memperdengarkan kepada beliau SAW. Tetapi selain mereka, terdapat juga ramai pada sahabat SAW yang sedikit sebanyak mempelajari Al-Quran secara langsung dari Rasulullah SAW. अल्लाह ने मुझे Diriwayatkan dari Hazrat Anas bin Malik कि मैं तुम्हारे bahawa Nabi SAW bersabda kepada Hazrat Ubay, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk memperdengarkan surah Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi kepadamu. क्या मेरा नाम लिया था? आपने फरमाया हाँ. हज़रत उबई ये सुनकर रो पड़े. Hazrat Ubay bertanya, apakah Allah Ta'ala menyebut nama saya? Beliau SAW bersabda, ya. Mendengar hal ini, Hazrat Ubay menangis. रिवायत में जिक्र है Ini adalah riwayat कि Bukhari. अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan हज़रत उबई बिन कअब bahawa से Hazrat फरमाया, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda तुम्हें कुरान पढ़ kepada Hazrat Ubay हज़रत bin उबई ने Ka'ab, पूछा, क्या अल्लाह ने आपसे मेरा नाम लिया है? Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk memperdengarkan Al-Quran kepadamu. Hazrat Ubay bertanya, apakah Allah telah menyebutkan nama saya kepada Tuhan? Beliau SAW bersabda, ya. Hazrat Ubay bertanya, apakah diri saya telah disebutkan di hadapan sang pemelihara dua alam ini? Rasulullah SAW bersabda, ya. Atas hal ini, Hazrat Ubay menitiskan air mata. Mengenai perincian dari peristiwa ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu telah menjelaskannya dengan kata-kata beliau sebagai berikut. Beliau bersabda bahawa diriwayatkan dari Abu Hayya Badri bahawa telah turun seluruh surah Lam Yakun, yakni ianya turun secara keseluruhannya. Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW bahawa Allah Ta'ala memerintahkan Tuhan untuk menghafalkan surah ini kepada Hazrat Ubay bin Ka'ab. Atas hal ini, Yang Mulia Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Ubay bin Ka'ab bahawa Jibril telah memerintahkan kepadaku, yakni dia telah menyampaikan perintah Allah Ta'ala ini kepadaku supaya aku menyuruhmu menghafalkan surah ini. Ubay bin Ka'ab bertanya bahawa, ya Rasulullah, apakah diri saya juga disebutkan di hadapan Allah Ta'ala? Beliau SAW bersabda, ya. Atas hal ini, Ubay bin Ka'ab menangis kerana terlalu gembira.
Sepeninggalan Rasulullah SAW, Hazrat Umar Faruk beberapa kali menyegarkan kembali ingatan akan kalimat ini. Satu kali beliau berkata di mimbar Masjid Nabawi, kari yang terbesar adalah Ubay. Dalam perjalanan yang terkenal menuju Syam, beliau menyampaikan dalam khutbahnya di Jabiah. Jabiah adalah sebuah perkampungan di daerah Damsyik, bahawa man aradal al-Qur'ana faliyati Ubayin, yakni barang siapa yang mencintai Al-Quran, datanglah kepada Ubay. Diriwayatkan dari Hazrat Anas bahawa 4 orang yang pada zaman Nabi SAW telah menghafal seluruh Al-Quran. Kesemua mereka adalah Ansari. Hazrat Ubay bin Ka'ab, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Abu Zaid dan Hazrat Zaid bin Sabit. Ini adalah riwayat dari Bukhari. Hazrat Muslim Maud bersabda, hufaz yang terkenal dari antara kaum Ansar, nama-nama mereka adalah Ubadah bin Samit, Muaz, Mujammi bin Harisa, Fadhalah bin Ubaid, Maslamah bin Makhalad, Abu Darda, Abu Zaid, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sa'ad bin Ubadah dan Ummu Warakah. Hazrat Rasulullah SAW bersabda bahawa di kalangan umatku yang paling penuh dengan kasih sayang adalah Hazrat Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam perkara-perkara agama Allah adalah Hazrat Umar, yakni di dalam diri beliau terdapat prinsip-prinsip yang tegas. Dan dalam sifat pemalu yang paling sempurna adalah Hazrat Uthman. Hazrat Uthman telah sampai pada tahap yang paling tinggi dalam sifat malu. Dan yang paling mengetahui perkara berkaitan halal dan haram adalah Hazrat Muaz bin Jabal. Dan yang paling mengetahui perkara-perkara yang wajib adalah Hazrat Zaid bin Sabit. Dan yang paling mengetahui qiraat adalah Hazrat Ubay bin Ka'ab. Dan setiap umat memiliki seorang amin. Dan amin dari umat ini adalah Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang mana mengenai Hazrat Ubaidah ini telah disebutkan sebelumnya. Setelah Hazrat Rasulullah SAW datang di Madinah, penulis wahyu Rasulullah SAW yang pertama adalah Hazrat Ubay bin Ka'ab. Pada zaman itu belum ada kebiasaan menuliskan nama penulis di akhir buku atau Al-Quran. Yang paling pertama memulai kebiasaan ini adalah Hazrat Ubay. Setelah itu para sahabat-sahabat lain mengikuti kebiasaan ini, yakni menuliskan nama penulisnya. Hazrat Ubay yang telah memulakan hal ini, yakni setelah menulis lalu menuliskan namanya sendiri di akhir, bahawa saya yang telah menulis. Setelah itu hal ini menjadi satu cara kebiasaan. Hazrat Ubay mendengar huruf demi huruf Al-Quran dari lisan Mubarak Rasulullah SAW dan menghafalkannya. Melihat minat yang mendalam beliau, Hazrat Rasulullah SAW pun memberikan perhatian yang khusus terhadap pengajaran kepada beliau. Ruh kenabian telah mencegah para sahabat besar untuk bertanya. Namun Hazrat Ubay tanpa rasa segan menanyakan apa yang beliau ingin tanyakan. Yakni bukanlah maksudnya mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai. Suatu pertanyaan yang ingin beliau ajukan yang tetap berada dalam kerangka kewibawa dan makam kenabian. Pertanyaan seperti itulah yang beliau sampaikan, namun tanpa merasa segan. Melihat minat yang mendalam, beliau kadang-kadang Hazrat Rasulullah SAW sendiri yang memulakan, dan tanpa ditanya pun beliau SAW menjelaskannya. Satu ketika Hazrat Rasulullah SAW mengimamkan solat subuh. Dalam solat tersebut ada satu ayat yang terlupa dibaca. Hazrat Ubay tidak ikut serta dalam solat dari awal, melainkan ikut serta di pertengahannya. Setelah selesai solat, Hazrat Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang, apakah ada seseorang yang memperhatikan bacaan saya? Semua orang terdiam. Kemudian bertanya apakah Ubay bin Ka'ab ada? Pada waktu itu Hazrat Ubay telah menyelesaikan solatnya. Kira-kira ayat yang tersilap atau terlupa tersebut dibaca pada rakaat kedua, yang kemudian ayat tersebut didengar oleh Hazrat Ubay bin Ka'ab setelah beliau ikut serta dalam solat.
Ubay telah menyelesaikan solatnya. Beliau berkata, Tuan tidak membaca ayat fulan. Beliau bertanya, Ya Rasulullah, Tuan tidak membaca ayat fulan di dalam tilawat. Apakah ianya telah dimansuhkan ataukah Tuan terlupa membacanya? Hazrat Rasulullah SAW bersabda, tidak, saya terlupa membacanya. Setelah itu Hazrat Rasulullah SAW bersabda, ditujukan kepada Hazrat Ubay, saya telah mengetahui bahawa selain kamu tidak ada seorang pun yang menyedari hal itu. Hazrat Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahawa saya sedang berada di masjid ketika seseorang masuk, dia mula melaksanakan solat, kemudian dia membaca kiraat yang asing bagi saya. Kemudian seseorang yang lainnya masuk, dia melawatkan kiraat yang berbeza dari kawannya. Ketika kami sudah selesai mengerjakan solat, lalu kami semua menghadap kepada Hazrat Rasulullah SAW, saya bertanya bahawa orang ini telah membaca Al-Quran dengan satu kiraat yang asing bagi saya. Kemudian datang orang yang kedua, dia membaca kiraat yang berbeza dari kiraat kawannya. Rasulullah SAW bersabda kepada kedua orang itu, cuba pendengarkan kepada saya bacaannya. Lalu mereka berdua membacanya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka berdua, pendengarkan kepada saya bacaannya. Lalu mereka berdua membacanya. Rasulullah SAW membenarkan bacaan kedua-dua orang itu. Kamu berdua baca dengan betul. Hazrat Ubay berkata, setelah mengetahui bahawa Rasulullah SAW membenarkan bacaan kedua orang itu dan menolak anggapan saya yang silap, saya merasa sangat malu. Dan perasaan malu itu tidak pernah terjadi pada zaman jahiliyah sekalipun, ketika saya tidak mengetahui apa-apa. Begitu malunya saya ketika itu yang tidak pernah saya rasakan sepanjang kehidupan saya. Ketika Rasulullah SAW melihat keadaan yang melanda saya, yakni rasa malu terlihat di wajah saya, maka Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau di dada saya yang basah dengan peluh, seolah-olah saya sedang melihat Allah Ta'ala dalam ketakutan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada saya, wahai Ubay, telah disampaikan pesan kepadaku agar aku membaca Al-Quran dengan satu kiraat bacaan. Saya menjawab, berikanlah kemudahan untuk umatku. Lalu dia berkata kepadaku untuk kali yang kedua agar aku membaca Al-Quran dengan dua kiraat bacaan. Kemudian saya berkata, berikanlah kemudahan bagi umatku. Kemudian dia bersabda untuk kali yang ketiga kepada saya agar ia ini dibaca dengan 7 kiraat bacaan. Jadi sebagai balasan dari setiap pertanyaan yang kujawab kepadamu, engkau diberikan hak satu doa. Yani malaikat itu berkata, Jibril berkata, ini merupakan pesan Allah Ta'ala bahawa engkau diberikan hak doa sebagai balasan dari setiap kiraat yang boleh engkau minta dariku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Dan doa yang ketiga aku biarkan untuk hari di mana saat itu seluruh makhluk akan condong padaku, termasuklah juga Ibrahim. Kemahiran ilmu qiraat Al-Quran yang dimiliki oleh Hazrat Ubay bin Ka'ab dapat diperkirakan dari fakta berikut, yakni Rasulullah SAW sendiri selalu mengulang bacaan Al-Quran secara penuh dari beliau. Sebagaimana pada tahun kewafatan Rasulullah SAW, beliau SAW memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Hazrat Ubay dan bersabda, Jibril berkata kepadaku, perdengarkanlah Al-Quran kepada Ubay. Lalu Hazrat Rasulullah SAW memperdengarkan Al-Quran kepada beliau. Pada zaman berberkat Hazrat Rasulullah SAW, Hazrat Ubay pernah mengajar Al-Quran kepada seorang dari Iran. Ketika diajarkan padanya untuk mengucapkan ayat Inna syajaratuz zakum wa ta'amun asim, Orang itu tidak dapat melafazkan perkataan asim dengan betul. Setiap kali diminta mengucapkan asim, dia melafazkan yatim. Hal itu membuatkan Hazrat Ubay resah. Bagaimana untuk mengajarkan kepadanya? Tiba-tiba Rasulullah SAW lalu di situ, melihat Hazrat Ubay yang sedang keresahan. Rasulullah SAW berhenti dan setelah mendengar sebutan tadi, beliau SAW bersabda dalam bahasa Iran, Ta'am ta'asim.
tamu tazim अदा कर दिया, dengan तसीम कह zoi. दिया। फिर इन्होंने तसीम कहा था, उसने असीम कह दिया। Ketika dikatakan kepada orang Iran itu, baharulah dia dapat melafazkannya आपने Asim हज़रत dengan से फरमाया इस betul. पर कि उसकी ज़ुबान दुरुस्त करो, जिस तरह इसको ज़ुबान Lalu इसकी ज़ुबान Rasul है, उसमें उसको lalu बताओ ताकि Rasulullah वो सही SAW तरीके से mengatakan कुरान करीम पढ़ सके। kepada और इसे Ubay, हरफ की perbaikilah दबाव sebutannya, ajarkanlah Sebab dengan dengan gaya Ustaz bahasanya supaya dia dapat membaca Al-Quran dengan sebutan yang betul. Buatlah supaya dia dapat mengucapkannya, dengan begitu Tuhan akan memberikan ganjaran kepadamu. और सूरह बरात Satu kali फरमाई। pada hari Jumaat, Hazrat Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah dan menilawatkan surah Barat. हज़रत उबई से Surah इशारे से tersebut पूछा tidak कि सूरह diketahui पढ़ना oleh है। Hazrat Abu Darda dan Abu Zar. मैंने तो Ketika तभी सुनी थी। khutbah berlangsung, हज़रत उबई ने इशारे से mereka कहा, bertanya "खामोश हो।" kepada Hazrat Ubay dengan isyarat नमाज bila के surah वक्त tersebut अपने घर जाने के लिए diturunkan. उठे। Kerana Imam sampai Bukhari saat Hazrat ini Ubay saya cakap, belum pernah mendengarnya. Hazrat "Itu Ubay hamaरे berkata सवाल dengan के जवाब isyarat, नहीं दिया। diamlah. Setelah selesai Jawabnya solat, Ubay ketika ini bangun hendak balik ke rumah, kedua-dua "आज तुम्हारी sahabat नमाज tadi बेकार berkata होगी." kepada Hazrat Ubay, kenapa वो Tuan भी tidak महज memberikan एक jawapan लगाव kepada हरकत की pertanyaan वजह से। kami? Hazrat Ubay ये सुनकर menjawab, वो लोग आंख से sia-sialah उसने solat पूछे और kamu बयान hari किया ini. Dan कि itu Ubay pun ऐसे कहते disebabkan हैं। hanya oleh perbuatan आपसे kamu yang फरमाया lagau कि tadi. सच कहते हैं। Mendengar उनको ini, कहना- mereka तो berdua बोलना pergi नहीं berjumpa चाहिए था। Rasulullah SAW dan mengatakan bahawa Ubay mengatakan Ubay bin demikian. Ka'ab bयान करते Rasulullah हैं SAW bersabda, benar apa yang Rasulullah dikatakan, SAW ने फरमाया, yakni ketika khutbah kamu hendaknya "ए jangan अबू मुंज़िर, bercakap. क्या तुम्हें Hazrat पता है Ubay bin Ka'ab meriwayatkan कि अल्लाह bahawa की किताब Rasulullah में जो तुम्हारे पास SAW है, bersabda, सबसे अजीम wahai Abu आयत कौन Munzir, सी है?" apakah kamu हज़रत tahu उबई कहते हैं, "मैंने कहा, bahawa "अर्ज़ किया, ayat apa yang Allah paling उसका agung Rasul yang itu terdapat जानते di हैं." dalam kitab Allah yang ada pada फरमाया, kamu itu?" Hazrat Ubay "ए अबू berkata, मुंज़िर, Allah dan तुम्हारा Rasulnya lah yang lebih क्या तुम mengetahui. जानते हो कि अल्लाह की किताब में तुम्हारे Beliau पास से sallallahu सबसे alaihi अजीम wasallam आयत कौन सी bersabda, है?" bertanya untuk kali वो kedua, कहते हैं, "मैंने अर्ज़ wahai किया, Abu इस Munzir, बात दोबारा फिर जब apakah पूछा गया, kamu मैंने अर्ज़ tahu किया, bahawa ayat Allah apa yang la paling ilaha agung yang illallah terdapat di dalam kitab Allah yang ada pada kamu itu? Saya berkata, वो कहते हैं, Allahu la फिर ilaha हुज़ूर illa सल्लल्लाहु huwal अलैहि वसल्लम ने hayyul मेरे सीने qayyum. पर हाथ मारा और फरमाया, बखुदा ए अबू मुंज़िर, Dia ये berkata, तुम्हें मुबारक हो। lalu Hazrat Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau di dada saya dan bersabda, demi Tuhan, wahai Abu Munzir, semoga ilmu ini memberikan keberkatan bagimu. Beliau SAW bersabda, benar, beliau menyukai jawapan tadi. Pada zaman berberkat Rasulullah SAW, Hazrat Ubay pernah mengajarkan Al-Quran kepada Hazrat Tufail bin Amr Dosi. Dia telah memberikan busur panah sebagai hadiah. Hazrat Ubay membawa busur panah tersebut dan hadir ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau SAW bertanya, dari mana kamu mendapatkan ini? Hazrat Ubay berkata, ini adalah hadiah dari seorang murid. ऐसे हदीये से परहेज करना। Beliau SAW bersabda, kembalikanlah semula kepadanya. Lain kali kamu hindari pemberian hadiah ini. Demikian pula seorang murid yang lainnya lagi memberikan sehelai kain sebagai hadiah. Sama halnya dengan kejadian seperti tadi. Untuk itu beliau sama sekali menghindari hal seperti itu, yakni tidak mengambil hadiah sebagai ganjaran dari mengajar Al-Quran. Ketika orang-orang dari negeri Syam belajar Al-Quran dari beliau dan belajar menulis daripada khatib Madinah, mereka memberikan ganjarannya dengan cara mengundang para juru tulis tadi untuk makan bersama. Tetapi Hazrat Ubay tidak pernah sekalipun menerima undangan mereka. Pada satu hari Hazrat Umar bertanya kepada beliau, bagaimana rasanya makanan negeri Syam? Hazrat Ubay berkata, saya tidak makan di rumah mereka. Saya makan makanan saya sendiri. Hazrat Ubay ikut serta dalam perang Badar, Khandak, Uhud dan semua peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah SAW. Pada perang Uhud, beliau terkena anak panah pada bahagian pembuluh. Ini pembuluh yang utama, sehingga darah mengalir sampai ke tangan dan kaki beliau. Lalu Hazrat Rasulullah SAW mengirim seorang tabib untuk mengobati beliau. Tabib memotong salah satu otot beliau lalu menekapnya dengan tangannya sendiri. Satu peristiwa pada perang Uhud yang pernah disampaikan juga sebelum ini dan akan saya sampaikan di sini secara ringkas. Setelah perang, Hazrat Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Ubay bin Ka'ab bahawa pergilah dan lihat keadaan mereka yang terluka. Lalu sampailah di tempat Hazrat Sa'ad bin Rabi yang saat itu sedang mengalami cedera parah dan sedang menghembuskan nafas terakhir.
Beliau bertanya, sampaikanlah kepada saya jika ada pesanan terakhir untuk keluarga yang ditinggalkan. Hazrat Sa'ad sambil tersenyum berkata bahawa memang saya sedang menunggu-nunggu ada tentera Muslim yang datang ke sini untuk saya kirimkan pesanan. Kemudian berkata, letakkan tanganmu di atas tanganku dan berjanjilah bahawa kamu akan pasti menyampaikan pesananku. Dan apakah pesanannya? Pesanannya adalah bahawa sampaikanlah salamku kepada saudara Muslimku dan kepada kaumku dan katakan kepada kerabatku bahawa Rasulullah SAW merupakan amanat yang terbaik yang kita miliki dari Allah Ta'ala dan kami terus melindungi amanat tersebut dengan jiwa kami. Sekarang kami akan pergi dan kami serahkan tanggungjawab untuk melindungi amanat ini kepada kamu semua. Jangan sampai kamu semua memperlihatkan kelemahan dalam melindungi amanat ini. Ketika zakat diwajibkan pada tahun 9 Hijrah dan Rasulullah SAW mengutus para amil sedekah ke berbagai daerah di Arab, maka Hazrat Ubay telah ditetapkan untuk mengambil sedekah kepada Banu Bali, Banu Azhar dan Banu Sa'ad. Satu kali Hazrat Ubay pergi ke satu kampung, lalu ada seorang penternak membawa semua ternakannya dan diletakkan di hadapan beliau supaya memilih salah satu di antaranya sebagai zakat. Hazrat Ubay memilih dari unta-unta itu seekor anak unta yang berumur 2 tahun. Orang yang memberikan sedekah itu berkata, apa gunanya mengambilnya? Ia tidak dapat memberikan susu, tidak juga ia layak untuk ditunggangi. Kalau nak ambil, maka unta betina ini hadir, ia gemuk dan juga segar dan sudah pun dewasa. Hazrat Ubay berkata, ianya sekali-kali tidak akan terjadi demikian. Aku tidak boleh melakukan perkara yang bertentangan dengan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Lebih baik kamu ikut dengan saya ke Madinah. Madinah tidak jauh dari sini untuk berjumpa Rasulullah SAW. Apa yang beliau SAW perintahkan, kamu harus mengamalkannya. Penternak itu bersetuju dan sambil membawa unta betina datang ke Madinah bersama Hazrat Ubay dan menceritakan semula semua kisah yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, jika memang itu yang kamu kehendaki, yakni kamu ingin memberikan unta betina yang dewasa, maka berikanlah. Pemberian kamu ini akan diterima dan Allah akan memberikan ganjaran kepada kamu. Lalu diserahkanlah unta betina tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu dia kembali pulang. Pada zaman kekhalifahan Hazrat Abu Bakar, pekerjaan penyusunan dan tadwin Al-Quran telah dimulai. Hazrat Ubay telah ditetapkan sebagai pengawas bagi para sahabat yang mendapatkan tugas tersebut. Beliau mengucapkan perkataan Al-Quran dan orang-orang lain yang menuliskannya. Kerana para sahabat yang ditugaskan tersebut adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Untuk itu terjadi perbincangan dan perbahasan tentang sesuatu ayat. Pendek kata, ketika sampai penulisan pada ayat surah Taubah yang berbunyi summan sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumul la yafqahun. Orang-orang berkata bahawa ayat tersebut turun paling terakhir. Hazrat Ubay berkata, tidak. Setelah ayat tersebut, Rasulullah SAW membacakan 2 ayat lagi kepada saya. Jadi ini bukan yang terakhir, melainkan ayat ini adalah sebelum 2 ayat terakhir. Hazrat Umar pada zaman kekhalifahannya telah menambahkan ratusan hal-hal yang bermanfaat. Salah satu di antaranya adalah beliau mendirikan lembaga Majlis Syura. Dalam Islam, Majlis Syura telah berdiri pada zaman Hazrat Umar. Yang termasuk dalam majlis tersebut adalah para tokoh dari kalangan Ansar dan Muhajirin, yang mana dari kabilah Khazraj diwakili oleh Hazrat Ubay bin Ka'ab. Ada seseorang yang bernama Jabir bin Zubair meriwayatkan, pada zaman kekhalifahan Hazrat Umar, saya mendatangi Hazrat Umar untuk satu urusan. Di sebelah Hazrat Umar berdiri seorang yang rambut dan pakaiannya berwarna putih. Orang itu berkata, sesungguhnya di dunia ini bagi kita terdapat sarana untuk sampai pada tujuan dan perbekalan untuk akhirat. Di dalamnya juga terdapat amalan kita yang akan kita dapatkan ganjarannya di akhirat nanti. Jabir berkata, saya bertanya, wahai Amirul Mukminin, siapakah gerangan orang ini? Hazrat Umar bersabda, dia adalah pemimpin umat Islam, Ubay bin Ka'ab. Abdurrahman bin Abdul Kari meriwayatkan bahawa pada satu malam bulan Ramadan saya pergi ke masjid bersama Hazrat Umar bin Khattab. Apa yang terlihat? Orang-orang secara berasingan melaksanakan solat.
Ada orang yang solat sendiri-sendiri dan ada juga orang yang sedang solat dan ada seorang dua yang ikut solat bersama. Maka Hazrat Umar bersabda, saya ingat kalau mereka dikumpulkan untuk bermakmum di belakang seorang qari, maka akan lebih baik. Lalu beliau menguatkan iradahnya dan mengumpulkan orang-orang untuk bermakmum kepada Hazrat Ubay bin Ka'ab. yakni pada waktu itu mereka sedang melaksanakan solat nafal di waktu malam. Hazrat Ubay termasuk di antara sahabat yang mendengar banyak sekali hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebabnya banyak sahabat yang telah berguru hadis kepada beliau. Sebagaimana banyak di antara para sahabat yang mendengarkan hadis-hadis dari beliau. Sahabat-sahabat juga mendengar hadis-hadis dari beliau. Hazrat Umar bin Khattab, Hazrat Abu Ayyub Ansari, Hazrat Ubadah bin Samit, Hazrat Abu Hurairah, Hazrat Abu Musa Asy'ari, Hazrat Anas bin Malik, Hazrat Abdullah bin Abbas, Hazrat Sahal bin Sa'ad, Hazrat Sulman bin Zar, kesemuanya mengambil manfaat dari Hazrat Ubay dalam ilmu hadis. Hazrat Qais bin Ubadah datang ke Madinah untuk bertemu dengan sahabat. Beliau mengatakan bahawa saya tidak menjumpai orang yang lebih hebat dari Hazrat Ubay bin Ka'ab. Ketika tiba waktu solat, orang-orang sudah berkumpul dan Hazrat Umar pun sudah hadir. Ketika perlu untuk memberikan tarbiyat, setelah selesai solat, Hazrat Ubay bangun lalu menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para hadirin. Para sahabat mendengarkannya dengan penuh perhatian dan kekhusyukan. Keistimewaan ini memberikan kesan yang sangat mendalam kepada Hazrat Qais. Satu ketika ada seorang wanita datang menemui Hazrat Umar. Dia berkata, suami saya telah meninggal, saya hamil. Dari kisah berikut ini diketahui bagaimana Hazrat Ubay bin Ka'ab beristimbat berdasarkan Al-Quran dan telah menyelesaikan masalah dalam masalah fiqah. Ketika meninggal, keadaan saya sedang hamil. Namun sekarang saya sudah melahirkan. Saya hamil dan saya telah melahirkan. Namun dikira dari wafatnya suami saya, masa iddah saya masih belum cukup, yakni 4 bulan 10 hari. Dalam hal ini, bagaimana pendapat Tuan? Apakah saya harus memenuhi masa iddah ini atau cukup di sini? Hazrat Umar bersabda, kamu tunggulah sampai berakhir masa iddah, yakni penuhi iddah bagi seorang janda yang ditinggalkan suami. Setelah dari Hazrat Umar, wanita itu pergi menemui Hazrat Ubay untuk bertanyakan masalah tersebut. Dia menerangkan masalah yang ditanyakan kepada Hazrat Umar bahawa dia telah meminta fatwa dari Hazrat Umar dan memberitahukan jawapannya kepada Hazrat Ubay. Hazrat Ubay berkata, pergi kepada Hazrat Umar dan katakan kepada Hazrat Umar bahawa Ubay mengatakan bahawa wanita ini sudah halal, yakni sekarang sudah tidak perlu lagi memenuhi masa iddah lagi. Kalau beliau bertanya mengenai saya, maka saya masih duduk di sini, datanglah ke sini panggil saya. Wanita tersebut datang menemui Hazrat Umar lagi. Hazrat Umar bersabda, panggillah Hazrat Ubay ke sini. Datanglah Hazrat Ubay. Hazrat Umar bertanya, dari mana rujukan anda mengatakan demikian? Ubay menjawab, dari Al-Quran, dan membacakan ayat ini. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayadana hamlahun. Berkenaan dengan wanita hamil, iddah bagi mereka adalah sampai melahirkan anak. Setelah itu berkata bahawa wanita hamil yang menjadi janda, dia juga termasuk di dalamnya. Dan saya telah mendengar hadis mengenai ini dari Rasulullah SAW. Hazrat Umar berkata kepada wanita itu, kamu dengarlah apa yang dikatakan oleh beliau, yakni ini adalah benar. Amalkanlah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hazrat Ubay. Rumah pakcik Rasulullah SAW, Hazrat Abbas, letaknya bergandengan dengan Masjid Nabawi. Hazrat Umar ingin memperluaskan masjid tersebut, lalu bersabda kepada Hazrat Abbas, kamu juallah rumahmu, saya akan masukkannya dengan masjid. Hazrat Abbas berkata, ini tidak akan berlaku. Hazrat Umar bersabda, baiklah kalau begitu, hibahkan saja. Abbas juga mengingkarinya. Dia pemilik suka hati dialah. Hazrat Umar bersabda, baiklah kalau begitu, anda sendirilah meluaskan masjid ini dari anda sendiri. Maka akan menjadi lebih baik. Masjid lebih luas untuk umat dan ikut sertakan rumah anda di dalamnya. Hazrat Abbas berkata, ini juga tidak akan terjadi dan beliau tidak setuju.
आखिर दोनों ने Hazrat Umar berkata di antara tiga hal ini anda harus menerima salah satu je. Hazrat Abbas berkata saya tidak akan meneruti satu pun. Pada akhirnya mereka berdua menjadikan Hazrat Ubay bin Ka'ab sebagai hakim. Sampailah perkara ini kepada hakim. Hazrat Ubay mengatakan kepada Hazrat Umar bahawa tanpa persetujuan Tuan tidak berhak mengambil barang kepunyaan dia. Hazrat Ubay berkata bahawa tidak, Tuan tidak boleh mengambilnya. Hazrat Umar bertanya kepada Ubay, keluarkanlah peraturan berkenaan dengan ini berdasarkan Al-Quran atau hadis. Hazrat Ubay berkata bahawa dari hadis, dan ianya adalah sebagai berikut, bahawa ketika Hazrat Sulaiman membina Baitul Muqaddas, lalu satu dindingnya yang telah dibina di atas tanah orang lain terjatuh. Turun wahyu kepada Hazrat Sulaiman bahawa binalah setelah meminta izin darinya. Hazrat Umar pun terdiam setelah mendengarkan hal itu. Walhal bagaimanapun juga Hazrat Abbas adalah pribadi yang ikhlas dan setia kepada khilafat. Beliau juga telah biat, keadaan diri beliau juga telah membuatkan beliau satu kali telah ingkar. Tetapi bagaimanapun juga sekarang tidak ada kebaikan dan ketakwaan. Tapi gairat kepada agama masih ada dan rasa hormat kepada khilafat juga ada yang kemudian zahir. Beliau mengatakan kepada Hazrat Umar setelah Hazrat Umar mengatakan baiklah dan terdiam. Beliau berkata baiklah, katakanlah kepada Hazrat Umar bahawa saya bersedia untuk menyatukan rumahku dengan masjid. Satu kali Hazrat Umar mahu menghentikan orang-orang dari melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu ada tiga jenis haji. Haji tamattu adalah sebahagian kalangan anak muda mungkin tidak mengetahui apa itu haji tamattu. Haji tamattu adalah memakai ihram umrah setelah sampai di Mekah dan pertamanya mengerjakan umrah dulu, kemudian membuka ihram, kemudian pada 8 hari bulan Zulhijjah memakai ihram yang baru, kemudian melaksanakan ibadah haji. Inilah haji tamattu. Sedangkan haji yang umum adalah haji mufrad dan haji kiran, yang merupakan ibadah haji dan umrah yang dikerjakan dengan satu ihram dan haji dalam satu ihram. Pendek kata, Hazrat Umar telah menghentikan pelaksanaan haji tamattu. Hazrat Ubay berkata bahawa Tuan tidak ada hak menghentikannya. Hazrat Ubay menghentikannya Hazrat Umar dan mengatakan bahawa ini tidak boleh dilakukan, ini adalah salah. Pendek kata, kemudian Hazrat Umar pun tidak melakukannya. Kemudian satu kali Hazrat Umar mahu melarang memakai pakaian dari sebuah kota di wilayah Najd yang jaraknya 3 batu dari Kufah, kerana dalam pewarna ini dikhawatirkan atau ada campuran dari air kencing. Untuk mencampurkan warnanya mungkin dicampurkan dengan air kencing suatu haiwan. Pendek kata, Hazrat Ubay mengatakan bahawa dalam hal ini pun Tuan tidak mempunyai wewenang, kerana dikatakan bahawa Rasulullah SAW sendiri pernah memakai pakaian dengan warna itu dan juga memakai pakaian dari tempat tersebut, dan kami pun memakainya. Pada zaman Hazrat Rasulullah SAW, beliau SAW tidak pernah komen tentang ini. Mendengar hal ini, Hazrat Umar pun terdiam. Beliau berkata, baiklah, betul apa yang anda katakan itu. Satu kali di zaman kekhalifahan Hazrat Umar, Hazrat Umar dan Hazrat Ubay tidak bersepakat tentang sebuah kebun. Hazrat Ubay pun mulai menangis dan berkata bahawa Tuan mempersoalkan hal-hal seperti ini dalam kekhalifahan Tuan. Hazrat Umar bersabda, ini bukanlah niat saya. Tuan boleh membuat keputusan untuk seorang Muslim yang Tuan inginkan. Ketidaksepakatan memang ada antara saya dan anda, tidak ada hakim. Oleh kerana itu, buatlah keputusan, kerana saya beranggapan bahawa pendapat saya yang betul. Hazrat Ubay pun menyebut nama Zaid bin Sabit bahawa kita ambil keputusan dari beliau. Hazrat Umar pun setuju dan menyampaikan kes tersebut kepada Hazrat Zaid. Walaupun Hazrat Umar adalah seorang khalifah Islam, pun begitu kami pun hadir dalam pertemuan dengan Hazrat Zaid bin Sabit sebagai satu kumpulan. Hazrat Umar menolak pernyataan Hazrat Ubay. Hazrat Umar mengatakan kepada beliau bahawa Tuan lupa, cuba ingat kembali. Hazrat Ubay berfikir untuk seketika, kemudian berkata, saya tidak ingat apa-apa. Maka Hazrat Umar menjelaskan seluruh kisah kejadiannya dengan terperinci dalam bentuk cerita ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Hazrat Zaid bertanya kepada Hazrat Ubay bahawa bukti apa yang Tuan ada dari apa yang sedang Tuan tuntut. Lalu beliau berkata, tidak bercakap apa-apa, tidak ada bukti. Beliau hanya mengatakan bahawa tidak ada bukti. Waktu ini Tuan silakan mengambil sumpah dari Amirul Mukminin. Baiklah, janganlah mengambil sumpah. कुछ नहीं, सबूत तो कुछ नहीं है, लेकिन बोले आप अमीरुल मोमिनीन से कसम ना लीजिए, लिखाएं लीजिए, होना चाहिए.
हज़रत उमर ने फरमाया अगर मुझ पर कसम ज़रूरी है तो मुझे इसमें Kalau कोई tidak ada ताक़त नहीं bukti है। itu tidak mengapa, akan tetapi katakanlah tertulis janganlah mengambil sumpah dari Amirul Mukminin, seharusnya ambillah sumpah. Hazrat Umar bersabda, jika saya harus bersumpah maka saya pun tidak pedulikan apa-apa pun dalam hal ini, bahawa ambil atau tidak ambil. Bagaimanapun juga setelah itu telah diputuskan apa pun keputusannya. Hazrat Uthman bin Affan telah memilih 12 orang dari Quraisy dan Ansar untuk mengumpulkan Al-Quran, yang di antaranya termasuk jugalah Hazrat Ubay bin Ka'ab dan Hazrat Zaid bin Sabit. Di zaman Hazrat Uthman sudah merupakan hal yang umum di seluruh negara, di mana perbezaan lughat dalam pembacaan Al-Quran. Berdasarkan hal ini, beliau pun ingin menghapuskan perbezaan ini, dan beliau sendiri meminta kepada para sahabat qiraat untuk mendengar qiraat yang berbeza dari setiap orang. Hazrat Ubay bin Ka'ab, Hazrat Abdullah bin Abbas dan Hazrat Muaz bin Jabal menemukan berbagai perbezaan pada semua lughat. Melihatkan hal ini, Hazrat Uthman bersabda bahawa saya ingin menyatukan seluruh umat Muslim pada satu jenis sebutan Al-Quran. Ada 12 orang dari Quraisy dan Ansar yang mahir sepenuhnya tentang Quran. Hazrat Uthman menugaskan pekerjaan penting ini kepada mereka dan melantik Hazrat Ubay bin Ka'ab sebagai ketua majlis tersebut. Beliau, yakni Hazrat Ubay, mengucapkan lafaz-lafaz Quran dan Hazrat Zaid menulisnya. Pada hari ini, berapapun naskah Quran Majid yang ada, itu adalah berdasarkan qiraat Hazrat Ubay bin Ka'ab. कहते हैं कि मैंने उबई बिन काब से कहा कि आप लोगों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Utay bin Zamrah mengatakan bahawa aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab bahawa apa yang telah terjadi dengan Tuan yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Kami datang kepada Tuan dari tempat-tempat yang jauh supaya Tuan dapat memperdengarkan kepada kami beberapa khabar dan kisah dari Tuan, supaya Tuan memberitahukan sesuatu perkara dan supaya Tuan dapat mengajar kami. Akan tetapi ketika kami datang kepada Tuan, Tuan menganggap perkara kami ini hanya hal yang biasa-biasa saja. Seolah-olah pada pandangan Tuan, kami ini tidak ada kedudukan apa-apa. Atas itu, Ubay bin Ka'ab bersabda bahawa demi Allah, jika aku masih hidup sampai hari Jumaat yang akan datang, pada hari itu aku akan memberitahukan satu perkara yang aku tidak pedulikan. Apakah kerananya kamu akan membiarkan aku hidup atau membunuhku? Ketika hari Jumaat tiba, beliau bersabda, aku telah pergi ke Madinah dan apa yang aku lihat bahawa orang-orang sedang berjalan bagaikan ombak di lorong-lorong. Aku berkata bahawa apa yang telah terjadi dengan orang-orang itu. Seseorang berkata, apakah kamu tidak berasal di kota ini? Aku menjawab tidak. Maka dia berkata, hari ini pemimpin para Muslim, Ubay bin Ka'ab, telah wafat. Kemudian aku mulai berkata bahawa demi Allah, aku tidak pernah melihat hari seperti itu yang di dalamnya seseorang telah dilindungi sebagaimana orang itu, iaitu Ubay bin Ka'ab dilindungi. Beliau sudah mengatakan bahawa aku akan memberitahukan satu perkara. Tidak tahu apa yang akan kamu semua lakukan denganku. Mungkin ini perkara yang dimaksud. Seperti ini yang perawi maksudkan bahawa Allah Ta'ala telah menyelamatkan beliau dari menzahirkan perkara tersebut yang tidak ingin dijelaskan dengan hati yang gembira oleh Hazrat Ubay. Selebihnya Allah yang maha mengetahui apa maksud dari kalimat itu. Bagaimanapun dia telah mengucapkan kalimat ini setelah mendengarkan perkataan beliau ini bahawa aku tidak pernah melihat hari seperti ini yang mana di dalamnya ada seseorang yang telah dilindungi sedemikian rupa sebagaimana orang itu, yakni Ubay bin Ka'ab dilindungi. Hazrat Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahawa aku boleh menamatkan Al-Quran dalam masa 8 malam. Gambaran kecintaan Hazrat Ubay kepada Rasulullah SAW dapat diketahui bahawa Rasulullah SAW biasa berdiri di antara tiang-tiang yang terbuat dari dahan pokok kurma ketika menyampaikan khutbah. Kemudian setelah dibuatkan mimbar untuk beliau dan pada hari Jumaat beliau duduk di atasnya dan mulai menyampaikan khutbah. Dari tiang itu terdengar suara jeritan yang didengar oleh semua jemaah di masjid. Rasulullah SAW menghampiri tiang itu dan meletakkan tangan beliau di atasnya, kemudian memeluknya. Lalu tiang tersebut menangis seperti anak kecil yang harus didiamkan sehingga tiang itu pun berhenti mengeluarkan suara. Kemudian ketika masjid dirobohkan, dilakukan perubahan di dalamnya. Maka Hazrat Ubay bin Ka'ab mengambil dahan itu. Beliau menyimpannya hanya disebabkan kerana Rasulullah SAW berdiri sambil bersandar kepadanya. Beliau mengambil dahan itu dan dibawanya ke rumah beliau. Sehinggalah dahan itu menjadi rosak, dimakan oleh anak-anak dan hancur. Akan tetapi beliau tetap menyimpannya. Itu disebabkan kerana kecintaan beliau. Riwayat ini terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan beberapa bahagian di sini juga terdapat dalam Sahih Bukhari.
Hazrat Abdullah bin Mas'ud, Dahulu ada Zaid 6 bin qazi di antara Hazrat para Abu sahabat Musa Rasulullah Asy'ari SAW. Hazrat और Umar, Ubay bin Ka'b. Hazrat Ali, Hazrat Samura Abdullah bin Mas'ud, bin Jundub Hazrat Zain bin बड़े Sabit, लड़के के साहबी थे। Hazrat Abu Musa और नमाज Asy'ari में dan Hazrat तकबीर Ubay कहने bin और Ka'ab. सूरत पढ़ने के बाद जरा तवक्कुफ किया Samra करते थे। bin Jundub अल्लाह अकबर adalah कहते, sahabat yang कभी sangat देर tinggi कुछ देर kedudukannya. खामोश Dalam रहते थे, solat फिर beliau selalu berhenti सूरत seketika फातिहा पढ़ते setelah थे। takbir dan membaca लोगों ने surah. उन पर एतराज Setelah membaca किया। takbir, beliau diam Hazrat untuk Ubay की seketika खिदमत में लिखकर kemudian भेजा। membaca surah इसके मुतालिक Al-Fatihah. तहरीर फरमाइए कि हकीकत क्या है। Orang-orang pun komplain Hazrat tentang Ubay ने beliau. नहायत मुख्तसर जवाब Beliau तहरीर किया, tulis dan लिखा kirimkan kepada Hazrat Ubay आपका bahawa तरीक tuliskanlah berkenaan हमने dengan शरीयत के masalah मुताबिक ini, है। bahawa ये apa वफ़ात hakikatnya. देते हैं Hazrat Ubay कोई pun अलग menjawab से dengan begitu singkat शरीयत dan के menulis मुताबिक है। bahawa और amalan मुतज़िम Tuhan जो adalah हैं एतराज़ sesuai करने dengan वाले हैं, वो syariat. गलती पर हैं। Berhenti seketika yang Tuhan lakukan Suhaib tidak ada bin masalahnya. Ghafla, Itu sudah sesuai dengan syariat. Zaid bin Dan Sujan orang-orang yang और komplain itulah सुलेमान yang बिन salah. ज़ुरिया के हमरा किसी ग़ज़वे में गए थे। Hazrat Suhaid bin Ghaflah bersama Zaid bin Uzaib में Sujan घोड़ा पड़ा dan हुआ था। Sulaiman bin Rabia berangkat ke satu peperangan. Di makam Uzaib bertabur cambuk. उज़ैब जो है बनु तमीम की एक वादी है, कादसिया और मुगीसा के दरमियान पानी की एक जगह है जो कादसिया से Uzaib 4 मील के adalah फासले पर है। sebuah Suhaib lembah ने उसे उठा Banu लिया। Tamim terletak di Bora-bora antara था। Qadsia dan उन लोगों ने कहा कि उसे फेंक दो, Mughasiyah, शायद किसी tempat मुसलमान का terdapatnya हो। air yang उन्होंने jaraknya कहा, मैं 4 हरगिज़ batu नहीं dari फेंकूंगा, Qadsia. खड़ा रहेगा, Pendek ठहरिए, kata, Suhaid mengambil उसे cambuk खाएंगे, tersebut. बन जाएगा। Orang-orang itu इससे berkata, बेहतर है कि buanglah, मैं उसे mungkin काम itu में लाऊं। milik seorang Muslim. Beliau इससे कुछ berkata, दिनों बाद aku सुहैब sekali-kali tidak हज akan के membuangnya. इरादे से Kalau रवाना aku हुए। membiarkannya, maka रास्ते में serigala nanti akan मदीना memakannya. पड़ता था। Ini Hazrat akan Ubay menjadi ke paas makanan gaya mereka. और Lebih घोड़े baik वाला aku वाक़या बयान किया। memanfaatkannya. Hazrat Ubay Beberapa ने hari कहा कि इस kemudian किस्म के Suhaid वाक़या berkeinginan मुश्किल untuk पेश आ pergi चुका है। melaksanakan ibadah haji. मैंने Dalam हज़रत perjalanan सल्लल्लाहु beliau अलैहि वसल्लम sampai के di अहद Madinah. में Beliau pergi bertemu Hazrat Ubay 100 dan दिनार menceritakan पाए थे। tentang cambuk tersebut. Hazrat अब Ubay चाहे pun वो घोड़ा bersabda, है, peristiwa ये 100 seperti दिनार ini है। pun pernah terjadi हर एक kepadaku. की Aku अपने pernah अपने terjumpa नसीब है, 100 dinar वो pada zaman मानती Rasulullah है। SAW. Sekarang अब आगे जो apakah आंसर itu रखवाया वो cambuk सुने। atau 100 dinar? Setiap Ubay benda कहने itu लगे masing-masing कि memiliki हज़रत nilai सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने tersendiri. हुक्म दिया Itu था tetap satu कि amarat. साल भर तक Sekarang लोगों को selanjutnya खबर करते dengarkanlah रहो, apa yang Rasulullah बताते रहो, SAW ऐलान sabdakan. करो। Hazrat Ubay साल mulai गुजरने के बाद berkata फरमाया, bahawa मुजाहिद Hazrat की Rasulullah तादाद का SAW telah निशान वगैरह memerintahkan याद रखना bahawa jika terjumpa और satu 1 barang, साल और maka इंतजार करना। selama setahun penuh teruslah अगर कोई khabarkan निशान के kepada मुवाफिक orang-orang. तलब करे, Teruslah तो उसके umumkan हवाले kepada करना, orang-orang. वरना वो Setelah तुम्हारा berlalu होगा। 1 tahun, यानी ingatlah पूरा 2 tandanya साल कोई भी चीज़ dan उठाई lain-lain. मिले, Dan tunggulah 1 एक साल tahun ऐलान lagi. करो, Jika ada 1 orang साल yang तक mencari dan उसकी mengenal tanda निशानियाँ itu, maka याद serahkanlah रखो kepada dia. और उसको Kalau मुतालबा tidak, करके maka दे दो। itu sudah menjadi milikmu. Yani 2 tahun शख्स penuh. मस्जिद में घूम Apapun किसी benda yang गुमशुदा kamu चीज़ jumpa, पर शोर कर रहा elankanlah था। selama 1 tahun ऐलान dan कर रहा ingatlah था, मेरी फलां चीज़ tanda-tandanya गुम गई है। selama 1 tahun. Hazrat Kemudian Ubay ने jika देखा ada तो yang गुस्से हुए। mengenalinya atau memintanya, उसने maka कहा कि मैंने serahkanlah कोई फहश kepadanya. बात तो नहीं की। Ada seseorang Maksud- membuat bising di masjid Mereka kerana tidak, kehilangan maka sesuatu masjid dan ada mengelankan dua bahawa batin barangku khilaf. yang ini telah hilang. Yang kiसी Melihat दुनियावी hal चीज़ का itu, ऐलान Hazrat किया जाए। Ubay merasa marah. Lalu orang itu berkata Hazrat Ubay की bahawa वफ़ात saya के tidak साल melakukan perkara yang में tidak अपनी senonoh di रिवायत masjid. मिलती हैं। Beliau berkata, ya एक benar. रिवायत के मुताबिक Akan Hazrat tetapi Ubay ini की juga वफ़ात bertentangan Hazrat dengan Umar के adab दौर masjid खिलाफत dengan में 22 diumumkannya हिजरी में satu हुई। barang जबकि barang एक दूसरी duniawi. रिवायत के मुताबिक Berkenaan उस्मान dengan के दौर tahun खिलाफत में kewafatan 30 Hazrat हिजरी में Ubay हुई। terdapat berbagai और riwayat. यही Berdasarkan ज़्यादा satu दुरुस्त riwayat, Hazrat कौल है Ubay wafat क्योंकि pada masa हज़रत kekhalifahan उस्मान Hazrat ने Umar di हज़रत tahun उबई के 22 ज़िम्मे Hijrah. जमा कुरान का Sedangkan काम berdasarkan शुरू किया satu riwayat yang lainnya, beliau हज़रत wafat उबई pada की masa औलाद में kekhalifahan Hazrat जुफैर Umar मोहम्मद di tahun थे 30 Hijrah. और Dan इन ini बच्चों yang की lebih वालदा का betul नाम kerana उम्मे Hazrat तुफैल Umar बिन्त memberikan तुफैल था। tanggungjawab वो pengumpulan कबीला Al-Quran दौस से kepada beliau. ताल्लुक़ Hazrat रखती Ubay थी। memiliki anak iaitu Tufail dan Muhammad उबई dan की nama बेटी ibu का नाम anak-anak है itu अम्मा adalah जान हुआ Ummu है। Tufail binti Tufail. यहाँ Beliau berasal dari kabilah वाक़यात Daus. खत्म हुए। Anak perempuan Hazrat Ubay bernama Umi Amar. Riwayat beliau selesai sampai di sini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر